Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara, menjadi pertanyaan sekarang, berapa lama lagi Muhyiddin akan mengepelai, mengemudi Perikatan Nasional? Berapa lama lagi Muhyiddin akan mampu bertahan sebagai pengerusi Perikatan Nasional? Ataukah tidak lama lagi Muhyiddin Yassin akan dipecat lalu digantikan oleh pemimpin besar daripada parti PAS. Persoalan ini timbul kerana banyak ura-ura daripada netizen dan pengulas politik menyatakan ketidakmampuan Muhyiddin mengemudi parti Bersatu, ketidakmampuan Muhyiddin menangani isu dalam Perikatan Nasional dan kes-kesnya di mahkamah memungkinkan beliau mungkin akan diturunkan pangkat. Selain daripada itu, semua orang pun tahu dalam Perikatan Nasional paling banyak kerusi ialah parti PAS. Selain itu, kekuatan akar umbi semasa pilihan raya juga ditentukan oleh atau dimiliki oleh PAS. Kita semua tidak dapat menafikan kekuatan PAS jauh lebih berganda-ganda kuat berbanding Bersatu. Jangankan kekuatan kerusi, kekuatan akar umbi, jentera pilihan raya pun PAS meninggalkan jauh parti Bersatu. Jadi ada juga rasionalnya apabila ada pengulas politik, netizen menyatakan era Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional perlu ditamatkan dan sudah tamat kata mereka kerana sekarang ini giliran PAS perlu mengambil alih Perikatan Nasional. Tetapi ini jawapan salah seorang pemimpin besar dalam parti Bersatu apabila dinyatakan perkara tentang siapa yang akan perlu mengemudi atau mengepelai Perikatan Nasional. Ini jawapan dia. Dia kata isu itu hanya provokasi untuk memecahkan gabungan Perikatan Nasional. Pandangan bahawa PAS lebih layak mengemudi Perikatan Nasional PN berbanding Bersatu bagi pilihan raya umum ke-16 dilihat sebagai provokasi dan cubaan melaga-lagakan parti dalam gabungan itu. Pengerusi Bersatu Kelantan, Datuk Kamarudin Mat Noor berkata, dakwaan sebegitu dianggap sudah basi dan sengaja ditimbulkan untuk mewujudkan rasa curiga. Pandangan itu hanya untuk provokasi dan mewujudkan rasa curiga parti yang bergabung dalam PN, katanya. Itu cerita lama, kita orang veteran politik sudah tahu. Sekilas ikan di air, katanya lagi. Beliau mengulas pandangan beberapa penganalisis politik yang melihat PAS lebih layak dan sesuai mengemudi Perikatan Nasional berbanding Bersatu bagi menghadapi PRU 16. Penganalisis politik Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain dilaporkan berkata, ia disebabkan kepercayaan yang semakin menghakis dalam kalangan rakyat dan akar umbi sehingga menyebabkan sokongan kepada Bersatu semakin lemah ketika ini. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia UTM Profesor Madya Dr. Mazlan Ali pula berkata, kesan daripada kestabilan negara yang semakin mengukuh menyebabkan Bersatu semakin ditolak rakyat dan ahlinya. Saudara, apa pula pendapat anda tentang isu tersebut? Adakah benar parti Bersatu sudah hilang kepercayaan atau kepercayaannya semakin terhakis dalam kalangan rakyat dan akar umbi, sehingga buktinya banyak apabila ada beberapa kawasan Bersatu telah bubar dan ahli jawatan kuasanya, pemimpin tertinggi Bersatu bertindak keluar parti dan pula membubarkan parti cawangan tersebut. Ini memperlihatkan parti Bersatu, sokongan terhadap parti Bersatu semakin lemah ketika ini. Seorang juga penganalisis politik dari UTM juga menyatakan bahawa
Kesan kestabilan negara yang semakin mengukuh juga menyebabkan Bersatu semakin ditolak rakyat dan ahlinya. Jadi, apakah era Muhyiddin Yassin selaku pengerusi PN daripada Bersatu sudah tamat? Tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini adalah kata-kata Rafizi yang kita harus ingat bahwa harga 20 barangan segar turun lebih 10% Jun-Julai, kata Rafizi. Menteri Ekonomi berkata 238 barangan mengalami kenaikan harga dalam tempoh itu. Tetapi hanya 4 barangan naik harga lebih 10%. Harga 20 barangan segar turun lebih 10% dari Jun hingga Julai lalu, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli ketika menolak dakwaan kenaikan harga mendadak. Menurutnya, beliau menyemak laporan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dikeluarkan September lalu yang mengukur perubahan harga pelbagai barangan pada Julai dan Jun lalu. Beliau berkata barangan segar yang lebih murah Julai lalu termasuk timun, kacang buncis, cili padi, kobis, daging kambing, anggur merah, lada lada benggala, serdari dan limau kasturi. Ayam pula turun harga daripada RM9.62 sekilogram kepada RM8.54 sekilogram, katanya dalam catatan X. Tidak ada sesiapa yang boleh menafikan inflasi kekal rendah berbanding sebelum kerajaan Madani mengambil alih. Jadi, kalau terjumpa orang di media sosial yang kata harga barang naik melambung dan hidup sengsara sebab harga barang naik, saya minta hantar bukti itu kepada saya, supaya saya boleh bagi kepada KPDN untuk ambil tindakan, katanya lagi. Beliau berkata harga 238 barangan meningkat dalam tempoh itu, termasuk 4 barangan segar yang naik lebih 10%, yaitu betik, udang putih, oren Valencia, dan jambu batu tanpa biji. Katanya harga barangan 59 barangan lain tidak berubah. Jadi apa yang menariknya di sini ialah apabila Rafizi kata kalau ada yang kata barang naik melambung dan harga sengsara sebab harga barang naik, permintaan Rafizi mudah. Dia minta supaya orang yang menemui perkara itu mempunyai bukti seperti itu, cepat laporkan kepada Rafizi supaya beliau boleh menyampaikan perkara itu kepada KPDN untuk diambil tindakan. Tapi itulah menjadi persoalan dan juga menjadi tanda tanya. Walaun dan juga pembangkang sibuk meratib harga barang, kos sara hidup meningkat melambung melampau-lampau. Tapi bila ditanya apakah bukti, adakah dokumen, di mana barangnya, di mana tempatnya, mereka pula tidak mempunyai maklumat yang sahih. Kalau betul ada berlaku, daripada memaparkannya di media sosial, lebih baik lapor kepada ahli parlimen Anda, supaya ahli parlimen itu boleh membawanya ke dalam Dewan Rakyat, dan seterusnya diberitahu kepada menteri yang berkaitan untuk diambil tindakan. Ini tidak. Diam-diam, bising-bising dalam media sosial. Ingat media sosial itu boleh menyelesaikan masalah kah? Tidak. Media sosial bukan saja tidak dapat menyelesaikan masalah, tetapi membawa lebih banyak masalah. Ketidakfahaman, kekeliruan, dan tambah-tambah cerita. Biasalah dalam media sosial ni, kalau tiada garam, tiada ajinya, tiada kari-karinya, tiada sup-supnya, tidak akan sedap ceritanya. Jadi yang sampai di media sosial itu ceritanya lain. Ceritanya ditambah-tambah, dipanas-panaskan. Lebih-lebih lagi kalau itu turut
dilibatkan atau melibatkan ahli politik. Ahli politik akan spin habis-habisan isu itu supaya boleh meraih perhatian dan meraih undi, seterusnya jadi hero palsu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe.